أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat banyak zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat yang dikurniakan, dan dengan sebab syukur nikmat itu kita ditambah lagi dengan nikmat-nikmat yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada malam ini akan diteruskan lagi pengajian kitab Futuh Al-Ghaib karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu, iaitu masih lagi menghuraikan wasiat yang ketiga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkait dengan memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi Syekh Abdul Qadir sebelum ini, sebagai kesimpulan daripada apa yang beliau nyatakan, bahawa kaedah atau cara yang dibenarkan oleh syarak ni untuk kita memohon pertolongan kita itu, seperti yang telah dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir, bermula dengan kita usaha sendiri dulu untuk cuba memenuhi hajat dan keperluan kita itu. Dan itu diharuskan oleh syarak, kerana manusia ini ditaklifkan Allah, yakni diberi kemampuan usahanya. Cuma tinggal lagi usaha manusia itu sekiranya muafakat dengan kehendak Allah, maka berhasillah, terjadilah dia. Dan sekiranya tidak muafakat dengan kehendak Allah, maka tidak berhasil, tak berlakulah ia. Kemudian setelah kita berusaha untuk menunaikan hajat kita ini dan tidak berhasil, maka langkah selanjutnya, kata Syekh Abdul Qadir, mintalah pertolongan dengan siapa saja atau apa jua yang pada sebab musababnya menjadi sebab kepada pertolongan. Dan itu tidak salah. Boleh kita minta tolong dengan sesiapa yang pada hukum sebab musababnya dia dapat melakukan itu, dapat menolong. Jadi kita minta tolong dengan orang tu pun kerana keyakinan yang betul, meyakini bahawa tidak ada pertolongan yang sebenarnya melainkan datang daripada Allah. Tidak ada yang maha kuasa melainkan Allah. Tauhid biar betul. Tapi minta tolong dengan orang ni, itu adalah undang-undang kehidupan, sunnah kehidupan, yang mana Allah Ta'ala mengatur alam ini, dia ada undang-undang sebab musabab dia tu. Dan kita diharuskan, dibenarkan untuk mengambil kira sebab musabab itu. Maka kita dibolehkan untuk minta tolong dengan orang.
maka janganlah kita baca ini minta tolong dengan orang berlawan dengan tauhid. Inilah hari ini timbul suatu halangan apabila tauhid itu ditafsir secara yang agak sepik sikit, sehingga hal-hal seperti itu dihukumkan sebagai berlawan dengan tauhid. Bila berlawan dengan tauhid, maka dia dikira sebagai syirik hari ini. Jadi bila saya sebut ni, saya nak lanjut sikit. Saya nak jelaskan ini, tapi biarlah kita kadang-kadang perkara tu dia datang dengan sendiri. Kita kadang tak fikir, tapi kita rasa perlu kita jelaskan juga. Ini antara fenomena hari ini yang saya terpaksa sebut banyak kali kerana dia boleh mengakibatkan pertama sekali kecelaruan berfikir dalam kalangan masyarakat orang awam ni, orang ramai ni. Yang kedua boleh menyebabkan clash pemikiran, perbalahan dan macam-macam. Jadi kita kena jelas. Orang nak pakar, tak mau pakar sudah. Itu sikap kita macam itulah. Kita tidak memaksa orang untuk terima. Jadi nak beritahu bahawa minta tolong dengan Allah atas keyakinan yang betul, itu tidak salah. Tak tolong dengan orang, kita tahu dia tu ada kemampuan menolong pada hukum adatnya, boleh, tidak ada halangan. Maka di sinilah timbulnya cabang yang menjadi isu hari ini, yang saya tak bercadang pun nak sebut, tapi biarlah di mari saya sebut jugalah. Isu yang timbul hari ini ni, iaitu cabang daripada tadi itu isu tawassul dan istighasah. Apa itu tawassul? Tawassul ni kita minta dengan Allah atas keyakinan Allah Ta'ala sajalah yang dapat memberi, tapi berwasilahkan dengan sesuatu yang diharuskan oleh syarak. Istighasah pula, kita minta tolong dengan siapa saja, dengan seseorang ke, atas keyakinan yang sama bahawa tidak dapat menolong melainkan Allah, tapi dilakukan itu kerana ada keharusan syaraknya. Maka dua istilah ini, tawassul dan istighasah ini, telah difahami secara yang tidak sepatutnya dan dianggap sebagai berlawan dengan tauhid tu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami sembah, hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Dia kata yang ini berlawan dengan tauhid. Dan dengan sebab inilah berlaku musibah besar di Saudi Arabia dulu, ketika gerakan-gerakan yang kita kenali pada hari ini sebagai gerakan Wahabiyah, mereka telah membunuh orang ramai kerana benda ni. Yang anggapnya orang ramai ni sudah syirik kerana mengamalkan tawassul antara sebabnya, dan dibunuh. Dan saya acap kali saya sebut, kerana saya beberapa kali bila kita pergi ke Mekah ni, kita sedang berjumpa, sebab berjumpa dengan orang-orang petani lama yang ada pengalaman, yang pernah terlibat dengan kisah tu dulu. Dan kita sedang lagi jumpa sebahagian orang petani itu. Kadang-kadang orang tu setengah tu kita jumpa dengan orang tu, setengah tu anak-anak dia. Dan dia menceritakan bagaimana perkara ini berlaku ketika dia berada di Taif, bagaimana orang Islam ni dibunuh begitu je oleh kelompok tadi tu yang klaim orang Islam ni sudah syirik kerana mengamalkan tawassul ini. Dibunuh bergelimpangan mayatnya, dan darah atas jalan penuh darah di Taif. Tu kita dengar daripada orang yang pernah melihat keadaan tu. Isunya isu itu. Tapi perkara ni cuba ditutup-tutup lah. Tapi saya nak beritahu itulah puncanya kerana pemikiran tauhid seperti itu. Pemikiran tauhid yang disempitkan, sehingga perkara yang diharuskan dari segi syarak, sekalipun masalah khilaf, maka dianggap berlawan dengan tauhid dan dihukumkan syirik. Bila sesuatu perkara ni menjadi masalah khilaf, kaedah usul fiqh kata, nak pakar-pakar tak mau pakar sudah, tapi jangan ingkar. Tak boleh nak tolak mentah-mentah, selagi perkara itu adalah ikhtilaf di antara ulama, ikhtilaf yang muktabar. Muktabar tu apa benda? Dia ada dalil-dalil yang boleh diterima. Perbezaan pandangan yang berasaskan kepada hujah dan dalil, bukan berasaskan kepala, hujah dan dalil. Jadi khilaf itu dianggap khilaf yang muktabar. Bila ada dalil, ada sudut pandang dan penghuraian hujah dan dalilnya tu, maka bila perkara macam ni
dia melibatkan betul salah, tepat tak tepat, kuat lemah. Ia tidak melibatkan iman dan kufur, dia tidak melibatkan tauhid dan syirik, kerana dia masalah khilaf di antara alim ulama. Jadi persoalannya mungkin hak ni lebih tepat, hak ni kurang tepat, hak ni lebih betul, hak ni kurang betul, hak ni lebih kuat, hak ni kurang kuat. Itu je. Dia tak akan pergi sepadang antara iman dan kufur, tauhid dan syirik. Tapi inilah yang berlaku, ditafsirkan seperti itu. Jadi kalau kita amati, ini adalah cebisang daripada pergerakan Khawarij satu ketika dulu, yang ciri utama dia mudah mengkafirkan orang, mensyirikkan orang dan membid'ahkan orang. Ini ciri dia. Lain daripada pandangan dia, bid'ah. Mana-mana yang ada ciri ni, tahulah inilah adalah gerakan Wahabiyah. Tu nak khabar ciri dia. Lain daripada pandangan dia, dibid'ahkan. Tu antara alamat nak kena. Mana-mana yang buat bawah ni, main bawah ni, tahulah, tandalah. Sekalipun orang tak mengaku aku bukan, tapi itulah bendanya. Jadi kita ada sistem ilmu yang menjelaskan perkara ni. Jadi antara ciri yang saya beritahu tadi tu, masalah dia pegang satu pendapat, tapi yang lain daripada pendapatnya itu, sekalipun pendapat itu ada dalil, ada hujah, yang kadang-kadang kalah hujah ni kadang-kadang, ataupun mungkin sama-sama, tapi ditolak dan dibid'ahkan. Itu bukan sistem keilmuan Islam. Inilah satu sistem yang hari ini kita sebut satu gerakan yang dinamakan Wahabiyah. Orang nak pakailah, tak mau pakai sudahlah. Kita kabar je. Tapi gerakan ini dalam sejarah dia berakhir dengan pembunuhan. Bila yang tidak sependapat itu dibid'ahkan, dikafirkan, step selanjutnya, langkah selanjutnya mengatur pembunuhan. Dan inilah yang berlaku di Timur Tengah, berlaku di Syria, sampai hancur negara itu. Ini puncanya. Kena berhati-hati, kena jaga-jaga. Langkah selanjutnya tu orang tutup dulu, tak buka lagi. Bermula dengan meracuni pemikiran dulu. Ni kafir, ni syirik, ni bid'ah. Bila orang terima, yang selanjutnya ni. Itulah yang berlaku di Saudi Arabia tu, dibunuh secara terbuka depan jalan. Dan termasuk orang yang kena bunuh itu Tok Guru Paloh, Tok Guru dia Sayyid Abdullah Az-Zawawi, mufti Mekah. Dia nak pergi sembahyang subuh, ditembak, lepas tu dipotong tekaknya pula, disembelih pula. Takdir dia macam tu, nak kata apalah, tapi nak beritahu itulah. Semua itu mari daripada pemikiran ini, pemikiran yang menyempitkan tauhid ini, sehingga perkara itu ada dalil pun dianggap berlawang. Jadi saya nak jelaskan satu dua dalil. Saya takut orang berasa tergantung isu yang saya khabar tadi tu, dan kita jelas di beberapa tempat lah. Sebahagian dia dalil, nak khabar sebahagian, kita nak khabar, bukanlah kita nak menjelaskan keseluruhan, tapi nak beritahu bahawa sebahagian pun cukup lah, nak khabarnya ada dalil. Baik, contohnya bila kita istighasah, minta tolong dengan yang lain dari Allah atas keyakinan yang betul, dan kita lakukan itu adalah apa yang pernah diajar oleh Nabi. Kalau kita kata itu adalah perbuatan syirik, berarti Nabi pun terlibat dengan syirik ni, kalau nak kata gitu. Sebab apa? Kerana ia juga pernah diajar oleh Nabi. Tapi gerakan ini kalau kita baca sejarah, memang Nabi pun hadang. Nabi pun dihadang. Kalau baca sejarah Susu Galuh, pemikiran ini, tengok Susu Galuh dia tu, tengok zaman awal Islam dulu, Nabi pun je betul, mulai-mulai adanya betul. Apatah lagi orang lain. Ketika Nabi membahagikan harta zakat, harta rampasan perang, Nabi beri berdasarkan wahyu. Orang ni mungkin dapat tak sama banyak, orang ni mungkin banyak Nabi beri, kerana ada sebab lah. Kerana itu berdomankan kepada wahyu yang disampaikan. Tapi ada seseorang namanya Zulkhuwaisirah. Ini baka keturunan dia, baka tempat lahir gerakan yang saya sebut tadi tu, Najib, baka situ. Zulkhuwaisirah ni
Dia mari beta Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, berlaku adil lah. Dia suruh Nabi buat adil. Sebab Nabi beri tak sama banyak. Ni beri banyak sekian ni kurang. Dia pergi beta mulai-mulai ada. Ya Rasulullah, berlaku adil lah. Nabi kata apa? Kalau aku tidak adil, siapa dia lagi yang adil? Kata Nabi. Sehingga sahabat-sahabat ada yang nak bunuh dia, tapi Nabi biarkan, larang. Dan ada sahabat yang ikut, bila dia begitu ada sahabat yang ikut dan mendapati dia ni orang suka buat ibadah. Banyak ibadah tetapi gaya berfikir yang sakit. Gaya berfikir yang songsang ataupun yang tidak luruh lah gaya berfikir. Tapi nak beritahu sama, kalau kita anggap orang bertawassul ni sebagai syirik tanpa kita sedar, berarti tanpa kita sedar bahawa Nabi sendiri pun terlibat, sebab Nabi penuh ajar benda ni. Antara hadis yang selalu yang biasa disebut oleh alim ulama berkenaan dengan hadis yang Nabi sebut tentang mengenai malaikat. Nabi kata Allah Ta'ala ni ada sekumpulan malaikat yang bukan dari kelompok hafazah. Hafazah tu kita tahulah, malaikat yang ditugaskan Allah untuk jaga manusia, jaga makhluk dan sebagainya. Tentera Allah itu hafazah nama dia. Tapi Allah, Nabi dalam riwayat ni Nabi kata Allah Ta'ala ni ada malaikat yang lain daripada malaikat tu. Maksudnya selain daripada hafazah ni ada malaikat lain lagi, yang tugasnya kata Nabi duduk catat daun-daun kayu hok luruh tu. Dah cuba bayangkan banyak mana daun kayu hok luruh. Ada malaikat yang ditugaskan untuk catat benda tu. Lalu dituruti dengan kenyataan, kata Nabi, apabila seseorang kamu itu menghadapi kesukaran, fa idza asaba ahadakum arjah ni kesusahan lah, kesukaran, sedangkan dia berada bi ardin falah, dia berada di tempat lapang, tanah kosong, macam kita tengok pada pasir lah. Kalau di tanah Arab pada pasir lah, tempat tak ada orang. Kalau kita ni dalam hutan lah, masuk dalam hutan tak ada orang. Apabila seseorang itu menghadapi kesukaran, Nabi ajar fal yunadi a'inu ibadallah, hendaklah dia berseru, tolonglah wahai hamba Allah, tolonglah wahai hamba Allah. Itu istighasah. Orang tak ada depan. Tapi Nabi ajar macam tu. Sebab itu Al-Imam An-Nawawi rahmatullah alaih, dia kata guru-guru dia ni, dia kata apabila mereka menghadapi suasana tu kehilangan, berada di dalam perjalanan musafir ke apa ke, tiba-tiba kenderaan antara mereka ni ada yang kehilangan kenderaan, temu lari, lalu mereka teringat hadis ni, mereka sebut a'inu ibadallah, padahal kan tak ada depan. Tolonglah wahai hamba Allah. Kata Imam Nawawi, balik tak selarang kuda tu. Jadi minta tolong seperti itu atas keyakinan dan kefahaman yang betul, tidak berlawan dengan tauhid, tapi difahami oleh kelompok-kelompok ini, dianggap kira minta tolong dengan yang lain dari Allah berlawan dengan tauhid. Itu bendanya disempitkan. Itu yang saya beritahu. Jadi saya nyatakan ini kerana isu inilah antara yang disebarkan lalu disyirikkan orang, dibid'ahkan orang dan banyak perkara lagi. Jadi kalau kita kata benda tu syirik, berarti Nabi yang ajar tanpa sedar. Baik, contoh lain pula kita beri. Riwayat lain mengenai ada seorang buta yang datang jumpa Nabi. Kita sebut banyak kali ni biar masing-masing dengar acak kali, tak apalah. Supaya apa? Supaya tidak mudah terpengaruh dengan faham yang sempit tadi tu, yang menyempitkan. Kalau tak ada dalil tak apa, disepakati ulama tak apa, tapi bila ada dalil dikhilafkan ulama, nak pakai-pakai tak musudahlah, tapi jangan libatkan dia sebagai syirik atau sebagainya. Itu kita nak khabar gitu je. Tak mau pakai sudah, tak mau terima sudah, tapi janganlah mensyirikkan orang yang menerimanya, sebab benda tu ada dalil dan benda tu ada khilaf ulama, ada ulama yang mengesahkannya, yang menerimanya. Itu kita nak khabar gitu. Macam saya kata tadi lah, trend yang terima satu pendapat, tolak yang lain, bid'ahkan, itulah trend yang disebut Wahabiyah. Sama ada orang tu dia mengaku dia Wahabi, tak Wahabi, itu cerita lain. Dia pakai peta tu, itulah kenyataannya. Salah satu. Selain daripada aspek-aspek ketauhidan lain, itu nanti cerita lain. Dia ada beberapa ciri lah. Sebab ada orang kadang-kadang dia kata aku Wahabi lah dah. Aku tak padahal ibaratnya dia kata aku orang Melayu lah dah. Aku bukan, padahal makan budu memang orang Melayu lah, ibarat kata lah gitulah.
Itu tamsilah yang umum lah. Nak khabarnya pegang prinsip itu, itulah prinsip Wahabiyah. Prinsip tu salah satu daripada prinsipnya. Baik. Ada riwayat mengenai seorang buta di zaman Nabi. Dia datang jumpa Nabi, mengadu kepada Nabi masalah kesukaran kerana butanya tu. Tahu sajalah bila buta payahlah nak semayang pun payah, nak ambil semayang romek lah urusan ni. Jadi dia minta Nabi supaya minta tolong doakan supaya Allah Ta'ala beri kesembuhan dan sebagainya, mengembalikan penglihatannya. Nabi pendek ceritanya, Nabi tanya dia dululah kalau dia nak sabar ke apa ke gini ataupun. Jadi dia kata dia mengadu, iyalah kalau sabar tu dapat syurga, tapi dia mengadu kesusahan tadilah, nak buat ni susah, nak buat ni susah. Jadi Nabi suruh, Nabi ajar dia macam mana. Nabi suruh dia ni supaya mengambil wuduk dan menyempurnakan wuduk tu, ambil air semayang dan sempurnakan. Maksudnya ambil semayang dengan lengkap lah, mana yang wajib, mana yang sunat, ambil lengkap. Lepas tu Nabi kata suruh dia solat 2 rakaat. Nabi suruh dia, Nabi ajar ke dia buat begini, semayang 2 rakaat. Selepas semayang membaca doa, doa yang Nabi ajar. Nabi ajar dia doa, kalimat doa. Apa kalimatnya? Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni as'aluka wa Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Nabi ajar perkataan itu. Wahai Tuhanku, aku minta denganmu, dan wa atawassalu ilaika bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku minta denganmu ya Allah, dan aku bertawassulkan, berwasilahkan dengan kemuliaan Nabi ini. Aku minta denganmu ya Allah, tapi aku sebut dengan kemuliaan Nabi-Mu ni. Itu panggil tawassul. Berwasilahkan Nabi-Mu ini, iaitu Nabi Rahmah, Nabi yang pembawa rahmat. Nabi Muhammad ni Nabi pembawa rahmat. Jadi Nabi ajar ke dia supaya baca gitu tu. Nabi ajar, Nabi yang ajar dia gitu. Kemudian apa lagi? Rangkap selanjutnya, perkataan selanjutnya, ya Muhammad. Nabi suruh dia sebut gitu. Ya Muhammad, inni atawassalu wa atawajjahu bika ila rabbi lituqda hajati au kama qala. Wahai Muhammad, Nabi suruh dia sebut gitu. Wahai Muhammad, aku bertawassul dan aku berwasilah dan menghadapkan diriku kepada Allah menerusi dengan kemuliaan-Mu ni supaya ditunaikan hajatku. Itu dinamai istighasah. Jadi, dan hal ini dilakukan oleh orang buta ni, dan dengan izin Allah penglihatannya dikembalikan Allah, dapat melihat semula. Nak kabarnya bahawa tawassul dan istighasah ni itu termasuk antara yang pernah diajar oleh Nabi. Jadi kalau kita anggap dia sebagai syirik, berarti Nabi pernah mengajar yang syirik kalau kita kata, tanpa kita sedar. Itu dia, implikasi dia. Baik. Kemudian berlaku lagi selepas daripada zaman tu, zaman Sayyidina Uthman. Zaman Sayyidina Uthman, masa tu dia jadi khalifah. Ada seorang lelaki datang nak pergi jumpa dia, tapi tak dang, kerana mungkin kesibukan dia dan sebagainya, tak dang jumpa. Nak jumpa, nak sampai hajat lah, tak dang. Lalu dia balik dengan kecewa. Tengah jalan dia jumpa dengan seseorang yang namanya Uthman bin Maz'un. Uthman bin Maz'un ni tanya dia, apa hamun, apa cerita? Dia kata, dikabarlah, aku ni nak pergi jumpa sekali Sayyidina Uthman, nak beritahu hajat aku ni, tapi tak kesampaian, tak boleh nak jumpa pun. Jadi Uthman bin Maz'un ni panggil dia, mau buat begini, dia ajar sama seperti yang Nabi pernah ajar kepada orang buta dulu tu. Mungkin ambil air semayang, mensempurnakan wuduk, kemudian kamu solat 2 rakaat, membaca doa tu, doa yang pernah diajar oleh Nabi kepada sahabat yang buta dulu tu. Dan lepas daripada tu dia pergi jumpa Sayyidina Uthman semula, dia diterima dan dilayang dengan baik. Nak kabarnya bahawa tawassul, istighasah ini dengan keyakinan yang betul. Fahamlah? Hak salahnya kalau keyakinan yang salah. Kalau kita anggap bahawa Nabi Muhammad dengan diri dia sendiri itu boleh menolong, memang syiriklah kita.
Kita minta tolong dengan orang dengan keyakinan dia boleh tolong kita secara independen dengan atas body dia semata-mata, memang syirik lah kita. Hak tu dak tunggu tawasul, dak tunggu istighosah, makan obat pun jadi syirik. Makan obat tu, kalau kita atas keyakinan obat ni semata-mata boleh menyembuhkan, memang syirik kita. Jadi persoalan ni kena tengok, kena tanya orang yang buat tu guna apa kefahaman dia, apa i'tiqad dia. Kalau dia i'tiqad obat ni sebab dan dibenarkan oleh syarak, digunakan itu atas dasar dia adalah wasilah, dia adalah sebab dan dibenarkan oleh syarak, selesai. Sama juga kita minta tolong dengan orang, sama ada depan kita ke ataupun istighosah macam tadi tu, sekiranya keyakinan kita bahawa tidak ada yang menolong, dapat menolong melainkan Allah, jelas keyakinan tu, dan kita lakukan itu kerana ada keharusan syaraknya, kerana ada dalil yang membenarkannya, maka tak ada masalah lah. Tak timbul masalah bila kita meletakkan sifat-sifat ketuhanan pada makhluk tu. Jadi perkara ni boleh berlaku di mana-mana, kena tengok orang yang buat tu. Sama juga dengan orang semayang menghadap Kaabah, depan Kaabah tu, saya tanya dia, mu semayang ni benda, mu sembah batu Kaabah tu, kalau gitu memang syirik. Jadi kita tengok jauh ni boleh buat andai yang macam-macam. Tengok dia memang rokok ke Kaabah, sujud depan Kaabah, menghadap ke Kaabah. Jadi kena tanya dia, mu semayang ni apa benda sebenarnya? Mu sembah Kaabah atau macam mana? Kalau dia kata aku semayang, aku sembah Allah Subhanahu Wa Taala, tapi menghadap kepada Kaabah kerana itu disyariatkan, selesai. Tapi benda yang sama juga boleh berlaku kepada orang yang sembah batu Kaabah tu. Jadi kita nak tentukan di syirik dan syirik, kena tanya orang tukang buat tu, apa keyakinanmu, apa peganganmu. Hak tu sebenarnya. Jadi perkara ni itu saya sebut balik tadi, sebab hari ni benda-benda macam ni di lambung semua. Kita bimbang timbulnya isu mengkafirkan orang, mensyirikkan orang dalam keadaan perkara itu perkara khilaf di antara ulama. Perkara itu ada keharusan syarak. Ini kita tambah. Orang nak buat, tambah buat sudahlah. Itu dia. Kalau saya nak sebut segi, boleh saya sebut sedari lagi. Tak apalah, dia sebut sekejap kali. Zaman Sayyidina Umar ni, ketika dia jadi khalifah, Nabi sudah wafat. Berlaku kemarau panjang. Maka ada seseorang datang, dan orang ini dikenal pasti sebagai Bilal bin Haris Al-Muzanni. Dia mari ke kubur Nabi. Nabi wafat dah. Apa yang dia buat? Dia bercakap dengan Nabi. Ya Rasulullah. Dia berbahasa. Cakaplah. Dia tak dengar Nabi kata benda, tapi dia berbahasa. Sebab apa dia buat begitu? Kerana dia faham keadaan. Ya Rasulullah, istasqi li qaumik, istasqi li ummatik, fa innahum qad halaku. Ya Rasulullah, tolonglah minta doalah, mintalah istasqi, mintalah tolong kepada Allah Ta'ala supaya diturunkan hujan. Jadi kita minta dengan Nabi, iaitu dengan harapan supaya Nabi tolong minta dengan Allah. Itulah prinsip dia. Bukan kita minta dengan Nabi atau kira Nabi tu boleh buat sendiri. Berwasilahkan dia, tolong dia minta juga. Ya Rasulullah, tolonglah minta hujan. Kerana umatmu ni nak rosak dah, nak musnah dah, sebab apa? Kemarau panjang. Lalu di malam hari dia bermimpi jumpa Nabi, dan kita tahu Nabi ni kalau mimpi jumpa dia, syaitan tak boleh kacau. Syaitan tidak mampu selama-lamanya untuk berupa dan rupa Nabi. Itu tak ada kemungkinan tu. Sebab apa? Kerana ada hadis, jaminan dalam hadis. Man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqazah. Fa inna syaitana la yatamassalu bi. Sesiapa yang melihat aku dalam keadaan jaga, dia akan melihat aku dalam mimpi. Siapa yang melihat aku dalam mimpi, dia akan melihat aku dalam keadaan jaga. Itu tafsiran yang kita dah nak tafsir sinilah. Maka sesungguhnya dan syaitan itu tidak mampu untuk menjelma berupa dan rupa aku, kata Nabi. Jadi kalau sahabat ni mimpi jumpa Nabi, memang sah betul Nabi. Tak ada kemungkinan itu syaitan, sebab jaminan dalam hadis Nabi. Jadi malam jumpa Nabi, apa yang Nabi suruh?
Nabi suruh dia pertama sekali ucapkan salam, sampaikan salam kepada Sayyidina Umar. Yang kedua, beritahu bahawa hujan akan diturunkan. Dengan izin Allah akan diturunkan hujan. Kamu akan dapat hujan. Yang ketiga, beritahu Sayyidina Umar supaya memperbaiki dan membetulkan khidmah yakni urusan dia itu sebagai Amirul Mukminin. Al-Qais betul maksudnya uruskan dengan baik umat ni. Bila dia esok tu dia pergi jumpa Sayyidina Umar, dia khabar ni nangis Sayyidina Umar. Jadi bila dicerita hal ni, kita tahulah benda ni kalau benda tu salah, apa yang dibuat oleh Bilal bin Haris Al-Muzani ni salah, Sayyidina Umar ni mesti akan hukum dia, akan membetulkan dia, menasihati apa tak. Tapi Sayyidina Umar dia terima dan dia menangis dengan berita tu. Dan kita tahulah panggil Sayyidina Umar ni Al-Faruq. Dia bukan boleh, dia tegah. Apatah lagi melibatkan syirik-syirik ni. Kalau benda tu salah, pasti dia akan melakukan sesuatu terhadap orang yang buat benda ni. Kemudian berlaku juga di kalangan sahabat ni hal lain lagi. Ada di antara mereka itu yang Syalal ni kena nyakit lupuh. Lepas tu ada orang nasihat ke dia, mu sebutlah nama orang yang mu sayang. Apa yang disebut? Ya Muhammad. Disebut nama Nabi Muhammad. Ya Muhammad. Dan dengan izin Allah, baik penyakit lupuh dia tu. Jadi nak kabarnya istighasah seperti ini ni ada dalil dia. Cuma kena faham molek lah. Hak salah tu yang menjadi masalahnya bila salah faham. Itu saya nak khabar. Jadi kita dengar akhir-akhir ini dia macam kita semula je. Ulama-ulama dulu sudah bahaskan kitab, tulis bila timbul masalah ni mereka tulis kitab. Tapi senyap timbul waktu baik semula. Dia kita semula. Dia putar gitulah, putar alang ni. Dia putar. Jadi hari ni timbul pula dah, timbul hal macam ni. Jadi kita jelaslah sekadar yang kita tahu. Supaya apa? Jangan sampai ke tahap mensyirik dan mengkufur dan membid'ahkan orang. Kalau tak mau pakai sudahlah. Baik, sambungannya. Jadi Syekh Abdul Qadir beritahu begitulah caranya kita nak selesaikan masalah kita. Bermula dengan usaha, lepas tu minta tolong dengan orang atas kefahaman yang betul lah, keyakinan yang betul. Seterusnya menghadapkan hati kepada Allah. Bila dak kesampaian juga, tawajuh, yakni sepenuh hati kepada Allah. Hak akhir sekali itulah yang jarang kita boleh buat. Iaitu orang yang menupukan sepenuh perhatian hanya kepada Allah, tidak tengok benda lain dah. Ini hak ketiga tu mungkin hanya setengah orang yang boleh buat. Tapi Syekh Abdul Qadir khabar sini kedudukan orang yang berada pada hak ujung tadi tu, iaitu dia minta pertolongan Allah dalam keadaan dia sepenuh hati, sehingga dia tinggal habis usaha-usaha lain, usaha-usaha sebab-sebab lain itu semata-mata mengharapkan Allah. Maka orang yang berada pada peringkat ujung tadi tu sifatnya macam ni yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir. Baik, apa benda? Iaitu dia akan mencapai satu hakikat hakul yakin. Macam mana hakul yakin itu? Saya baca sikit lagi. Keyakinan yang dimaksudkan ialah tentang hakikat bahawa segala sesuatu itu tiada yang menggerakkannya kecuali Allah. Sudah dijelaskan. Iaitu dia sampai ke tahap dia yakin bahawa tak akan bergerak satu gerakan, tak akan berlaku satu perkara melainkan dengan Allah, yakni dengan kudrat iradatnya. Maksudnya hati tidak pandang lain dah, hanya ingatkan itu, rasakan itu saja. Ini pekat orang pekat ni. Jadi kalau kita tak sampai gitu, tak apalah, kita ikutlah step sebelum tu. Tiada yang menghentikan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga tidak ada yang menghentikan sesuatu perkara itu, menghentikan satu gerakan dan sebagainya. Tak akan berlaku semua itu, bergerak ke berhenti satu perkara itu melainkan dengan Allah semata-mata, dengan kehendak dan kekuasaan dia. Jadi orang sahabat dajah ni hati dia bulak ingat situ tu, tak pandang lagi dah kepada sebab musabab ni, tak ada dah. Ini hakul yakin. Tiada kekayaan dan kemiskinan kecuali Allah yang menghendakinya. Yang ni tidak akan, orang tu tak akan jadi kaya, tak akan jadi miskin kecuali Allah Ta'ala yang mengatur benda tu, yang menentukan benda tu, yang mentakdirkan benda tu dengan kehendak dia, dengan kekuasaannya. Sebab musabab, ya bisnes ke, dia jual tu ke, itu dia tak tengok dah. Semata-mata dia tengok kaya miskin semata-mata ketentuan Allah.
Ni orang duduk berada pada darjat hakul yakin. Dia tak pandang dah sebab musabab, dia jadi kaya sebab apa, pada dia tak nampak dah, semata-mata kehendak Allah tadi dia. Ni orang hakul yakin. Di hadapan Allah seseorang bagaikan bayi. Tamsilang dia, orang berada pada darjah ni dia dalam hubungan dengan Allah ni seumpama macam bayi di tangan dukung, yakni di tangan pengasuh dia tu. Dukung beranak ni kalau kita ketuk bidang lah, macam mana bayi tu dilahirkan, dibersihkan, itu semata-mata atas pelakuan tok bidang tu. Atas bayi tu sendiri tak ada benda, semua diuruskan oleh tok bidang. Maka demikianlah tamsilang orang yang berada pada darjah ni, seolah dia tak ada benda, semata-mata digerakkan Allah, ditentukan oleh Allah. Perasaan dia tu, keyakinan dia tu. Ini orang duduk darjah ni. Jadi sesiapa yang dianugerahkan Allah ini sampai ke darjah ni dengan anugerah Allah, kita boleh belajar ilmu ni, boleh faham dia ni, tapi boleh rasa benda ni tak tentu lagi, sebab dia anugerah Allah. Tapi faham boleh lah. Jadi kita ni memahami hakul yakin, tapi mungkin tak capai lah hakul yakin tu, tapi paling tidak kita faham, sudahlah dulu. Atau mayat yang dimandikan, sama juga seperti mayat tak ada benda dah, semata-mata atas tukang mandi je, gerak dia balik situ balik sini atas tukang mandi. Maka demikianlah kedudukan orang yang berada pada darjat hakul yakin dalam hubungan dia dengan Allah. Atau bola di kaki pemainnya. Tamsilan lain seperti bola atas kaki pemainnya. Bola tu kalau tak ada orang tendang, senyap situ, dia gerak bila ada kaki tendang dia. Begitulah tamsilannya orang yang berada pada hakul yakin dalam hubungan dia dengan Allah. Dia rasa sudah hilang daya upaya, la haula wala quwata illa billah. Bukan saja kefahaman dan fikiran, tapi zuk rasa dia, dan itu kurnia Allah. Itulah kedudukan orang yang berada pada tahap hakul yakin. Jadi kita boleh faham dia ni, bukan payah nak faham, cuma nak capai tu payah. Tasawuf ni kalau dijelaskan dengan baik, bukanlah benda payah, mudah je nak faham, bukan belik sangat. Tapi kalau kita tidak lalu jalan dia, beliklah sikit. Tak kuasa apa pun kecuali kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dia rasa tak ada daya upaya dah, melainkan Allah belaka. Perasaan dia masa tu, zuk dia. Dengan demikian ia tidak akan melihat kecuali hanya kepada Allah. Sebenarnya dia tidak melihat kecuali hanya kepada Allah. Maksudnya apa benda? Dia tidak melihat hanya kepada Allah. Pertama sekali, dia tidak melihat kecuali semua benda tu yang diharuskan oleh Allah melihatnya. Satu makna. Maksud dia tidak melihat kecuali kepada Allah tu, salah satunya dia akan lihat kecuali benda-benda hak yang diharuskan lihat. Sebab pandangan kita ni ada yang benda yang diharuskan, ada benda yang dilarang. Jadi orang ni dia tidak akan lihat kecuali apa yang diharuskan. Yang kedua makna dia, iaitu penglihatan dia pun, aku dapat melihat pun, itu adalah dengan kehendak Allah, dengan ketentuan Allah, dengan anugerah pemberian Allah. Dia aku dapat melihat ni pun, dapat melihat tu dengan kurnia dia, kehendak dia, pemberian dia. Kita tak berasa tu. Sebab kita makam syariat, kita hanya melihat apa yang diharuskan oleh syarak melihat lah, tapi tak berasa kita ni, penglihatan kita ni semata-mata dikurnia oleh Allah. Penglihatan kita ni adalah dengan kudrat dia, dengan kekuasaan dia, dengan kehendak ketentuan dia, pemberian dia. Kita tak mari benda tu, tak rasa gitu. Dia ni siapa gitu. Bukan saja dia lihat apa yang diizinkan Allah, tapi dia sendiri merasa aku tak dapat melihat kecuali dengan gerak dari Allah, dengan kehendak dia, dengan kekuasaan dia, ketentuannya. Selagi tak akan mendengar kecuali hanya dari Allah. Apa maksud tidak mendengar kecuali sesuatu yang datang dari Allah? Sama juga, dia tidak dengar kecuali benda-benda hak yang diharuskan oleh syarak mendengarnya saja. Dia dengar benda baik-baik je lah. Yang kedua, dia rasa aku ni tak dapat dengar kecuali pendengaranku tu semata-mata dikurniakan oleh dia, dengan kehendak dia, dengan kekuasaannya. Aku dapat mendengar tu pun,
Dia kata pendengaran tu pun pemberian Allah dengan kehendak dan kekuasaan. Kemudian apa lagi antara maknanya? Makna yang ketiga ni makna halus sikit. Makna halus sikit. Yang ketiga ni, dia tidak mendengar kecuali hanya dari Allah tu. Semua percakapan makhluk ni sebenarnya menjadi isyarat, menjadi jurubahasa, menjadi bicara yang memperlihatkan sesuatu, yang memahamkan sesuatu tentang Allah Ta'ala. Yang ketiga ni payah sikit, tapi tak apalah. Ketiga tu iaitu semua benda ni, semua suara apa, burung ke apa-apa, itu ada bahasa dia. Jadi orang ni dia faham itu adalah gerak daripada Allah yang nak khabar sesuatu, yang nak mentadbirkan sesuatu. Jadi mana ketiga ni untuk ahlinya lah, untuk orang sampai darjah dia. Kita tak sampai faham tadi, kita lihat, kita dengar apa yang diizinkan Allah, itu pun padan dah. Dan lebih baik, yang lebih tinggi sikit lagi, kita sedar, mungkin tak rasa dengan kuat, tapi sedar bahawa penglihatan kita pun diberi oleh Allah, berlaku dengan kehendak dia, dengan kekuasaan dia. Kalau kita kuat lagi, makin kuatlah hakikat yang kita capai itu. Cuma ketiga tu rahsia sikit, maksudnya bukan semua orang dapat memahami bahasa isyarat. Sebab tu saya nak cerita sikit sebagai penutup, sebagai tak mau panjang sangatlah. Al-Junaid ni dia ada murid dia nama Shibli. Shibli ni kisah panjang, kita tak mau cerita kerana nak jaga masa, tak mau lajak sangat. Sikit nak sempurnakan cerita ni saja, sebab SOP pun masih berjalan lagi. Shibli ni antara murid kesayangan Junaid lah. Shibli ni dia gemuk, besar sikit badan dia. Junaid dia halus sikit, tinggi. Shibli ni badan besar. Dan dia ada kisah yang menarik macam mana dia jadi murid ni, murid Junaid ni. Tapi waktu kita skip lah nak ceritanya. Satu ketika tu dia dengar ayam kukuk. Bila dengar ayam kukuk, Shibli pun dia mari satu kefaham. Allah. Junaid pun ambil pisah. Jangan lebih-lebih. Kayak tak aku bunuh. Maksudnya apa benda? Suara yang digerakkan, suara ayam tu, Shibli dapat memahami sesuatu, gerak benda tu, ada kefahaman yang dia faham. Jadi Junaid bimbang, takut Shibli babah cakap. Dia tahan dulu. Kalau mu buat lagi, aku bunuh. Bukan nak bunuh sungguh, ancang, mu jangan tebang-tebang gini. Dan kita pun tak mau pergi jauh situ. Tapi nak kabarnya bahawa hakikat sebenarnya segala suara, segala gerak tu dia ada isyarat belaka. Dan orang faham itu gerak. Bahasa mudahnya itu adalah saluran Allah Ta'ala nak menzahirkan sesuatu. Anjing nyalok ke, burung bunyi ke, semua itu adalah dilalah, nak menunjukkan, nak menggambarkan sesuatu yang mana asal gerak tu datang daripada Allah. Tapi kita dah nak faham lah jauh-jauh gitu tu, tapi tak apalah tu. Sebut sikit. Jadi oleh kerana sudah masuknya waktu isyak, seperti setakat itu, dan insya-Allah akan bersambung pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.